Banyak sungguh aneka makanan, resepi tinggale orang tua kita. Puteri mandi tepung pelita, butir nangka, buatnya mudah. Dimensi seni menyanjung budaya, mengitir kisah aneka juadah. Kaya sungguh negeri Kelantan, kaya dengan seni budaya. Lompat tikam, nek bat, sekaya, jeruk maman, akok, jalo mas. Makanan Kelantan nikmat tak terkata, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Tepung buku ngelopak tiket, tepung apel pulut serikaya. Terukailah keunikan makanan warisan Kelantan melalui video ini. Selamat menjamu selera di Kelantan. Kaya sungguh negeri Kelantan. Makanan dan selera manusia memberi kesan kepada badan dan mempengaruhi sikap, emosi dan tingkah laku seseorang. Dalam budaya dan falsafah masyarakat Melayu, makanan ialah sumber tenaga yang memberi refleksi perasaan, hubungan sosial dan spiritualiti. Di sebalik penciptaan kuih tradisional poli ubi kayu kuning, orang-orang terdahulu mahu mengajar keturunan mereka menghayati waktu duha yang hening melalui solat sunat. Setiap detik dalam kehidupan Muslim, termasuklah waktu solat sunat duha, mengandungi keberkatan mendalam. Solat istimewa yang dirakamkan waktunya dalam Al-Quran itu dilaksanakan antara terbitnya matahari hingga hampir waktu zuhur. Waktu ini menawarkan kedamaian spiritual yang mengandungi manfaat saintifik untuk kesejahteraan emosi, mental dan spiritual. Sebelum memasak juadah istimewa ini, mari kita ketahui dari manakah asalnya ubi kayu. Berdasarkan cerita lisan, ubi kayu bukan tanaman asli di Kelantan. Tumbuhan ini berasal di bahagian tropika Amerika Selatan. Ubi kayu mulai popular pada zaman pendudukan Jepun pada era 1940-an, maka orang-orang Melayu Kelantan mencipta resepi kuih ini sebagai falsafah untuk menyucikan sifat mazmumah yang bersarang dalam hati. Warna coklat tua kulit ubi kayu yang bersalut tanah itu adalah tamsilan pengalaman pahit berdepan penjajah. Ia adalah ujian dalam kehidupan kerana kealpaan sesetengah anak watan terhadap suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Proses mengupas kulit dan membersihkan isi ubi kayu itu umpama kita menyuci diri agar menjadi manusia terbaik, sebaik manfaat ubi kayu yang bagus untuk tulang kerana kaya dengan kalsium dan potasium. Ubi kayu juga bebas gluten, maka pemakannya tidak mendapat alahan, sekaligus mengurangkan usus bocor dan baik untuk kesihatan jantung kerana ia kurang sodium. Bahkan kaya dengan zat besi yang dapat membantu menambahkan sel darah. Setelah ditus, ketulan ubi itu dibelah, dibuang urat tengah dan digisar untuk mendapatkan 3 cawan ubi kayu parut. Tuang ubi ke dalam penapis yang berlapik bekas di bawahnya dan tos sehingga air ubi tidak menitis. Air tapisan ubi disimpan dengan membiarkan seketika sehingga kanjinya mendap pada bahagian bawah. Proses ini disebut oleh masyarakat Kelantan sebagai penghening daripada tindakan mengheningkan. Keluarkan air pada bahagian atas, ambil mendapan kanji ubi lalu dicampur dengan ubi yang ditapis tadi. Masukkan ubi kuning kisar ke dalam bekas dan masukkan garam gunung. Gaul sehingga sebati. Cedok ubi kayu kisar, masukkan ke dalam potongan daun pisang yang telah siap dilayur. Panaskan air secukupnya di dalam pengukus hingga mendidih. Susun bungkusan ubi ke dalam pengukus dan kukuslah sekitar 40 hingga 60 minit sehingga masak. Kadar waktu itu bergantung kepada kecil atau besar ukuran bungkusan ubi itu. Setelah masak, biarkan ia menyejuk pada suhu bilik.
Proses penyejukan kuih tradisional Melayu itu secara perlahan-lahan dilihat sebagai satu bentuk uzlah yang membawa keheningan dan ketenangan yang dicapai melalui solat duha. Sebagaimana kata Imam Ar-Razi, Allah bersumpah demi waktu duha, maka ia menunjukkan perkara itu adalah sangat penting. Duha bermaksud pagi hari atau panas sinar hari. Waktu inilah manusia berlumba-lumba mengundang rezeki. Air manisan yang dihasilkan menggunakan secawan air, 2 keping gula kabong atau dipanggil juga gula enau atau aren yang diperbuat daripada nira pokok kabong. Secubit garam serta daun pandan turut dimasukkan. Ini adalah pelambangan kesibukan aneka pengalaman manusia di dunia yang penuh tipu daya. Cerita lisan turut menyebut bahawa poli ubi kayu kuning juga direka sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah ulama dan pejuang terdahulu. Mereka mengamalkan pemakanan gula kabong yang dihasilkan sendiri sebagai lambang daya tahan, kesederhanaan dan kekuatan rohani. Inilah amalan generasi pejuang silam. Naratif ini sangat dekat dengan Mat Kilau yang dipercayai hidup sekitar tahun 1865 hingga 1970. Mat Kilau seorang pahlawan tersohor dari Kampung Budu, Benta, Pahang. Sebuah kampung yang sejak dahulu menjadi pusat penghasilan gula kabong. Keluarga Mat Kilau sendiri mengusahakan pokok kabong dan menghasilkan gula sebagai sumber rezeki. Tradisi memanjat pokok, mengambil nira, menjerang air gula dan menyimpan bekalan tenaga untuk kerja berat membentuk ketahanan fizikal dan emosi beliau sejak kecil. Gula kabong menjadi sebahagian daripada budaya hidupnya sekaligus mengasuh kekuatan tubuh dan jati diri seorang pejuang tanah air. Selepas perentangan terhadap British di Pahang dari tahun 1891 hingga 1895, Mat Kilau menjadi buruan penjajah kerana dilihat mengetuai kebangkitan anak bangsa. Untuk mengelak penangkapan, beliau menghilangkan diri dan berpindah antara Pahang, Terengganu dan Kelantan. Berdasarkan kajian tokoh sejarah seperti Buyung Adil dan catatan lisan masyarakat Pahang Kelantan, tempoh persembunyian Mat Kilau di Kelantan bermula sekitar penghujung 1895 hingga awal abad ke-20. Beliau bergerak menggunakan beberapa identiti baharu, antaranya Mat Siam, Mat Dahan dan Mat Kelubi bagi mengaburi pihak kolonial. Di Kelantan, beberapa kawasan dikaitkan dengan pergerakan beliau, termasuk Pasir Mas, Tanah Merah, Jeli dan kawasan pedalaman berhampiran Gua Musang yang membuka laluan masuk ke Pahang. Tokoh agama, masyarakat kampung dan rangkaian kenalan lama dipercayai memberikan perlindungan kepada beliau, menghormati perjuangan dan sikapnya yang menentang ketidakadilan penjajah. Dalam tempoh persembunyian itu, Mat Kilau terus hidup dengan cara masyarakat desa, iaitu bekerja di ladang, membantu di kebun dan kembali kepada makanan asas yang pernah menjadi tradisi keluarganya, termasuk pembuatan gula kabong sebagai makanan mudah dibawa, tahan lama dan memberi tenaga untuk meneruskan perjalanan panjang. Inilah juga antara intipati masyarakat Melayu Kelantan zaman dahulu mencipta juadah poli ubi kayu kuning bagi menyedarkan anak cucu tentang ketokohan imam perang dahulu kala yang meninggalkan kesibukan dunia seketika dengan menunaikan solat sunat duha. Tidak sempat 12, 2 rakaat pun memadai. Waktunya pun tidaklah begitu lama, iaitu antara matahari naik sepenggalah sehingga tergelincir matahari menandakan masuk waktu zuhur atau sekitar 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Kesibukan manusia itu turut disedarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memanggil umatnya kembali kepada fitrah keabadian. Imam Muslim meriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat duha adalah solatul awabin, iaitu solat orang yang kembali kepada Allah setelah dia mulai lupa dan sibuk bekerja, iaitu pada waktu anak-anak unta mula bangun kerana mulai panas tempat pembaringannya. 3 cawan kelapa parut berwarna putih yang digaul dengan sedikit garam yang dikukus dalam bekas tahan panas selama 5 minit adalah simbolik penyerahan diri makhluk kepada pencipta secara menyeluruh, sebagaimana larutnya warna garam di dalam kelapa parut. Yang dirasai hanyalah lemak dan masin yang seimbang.
Seterusnya, proses terakhir penyediaan bahan poli ubi kayu kuning ialah menggoreng beras pulut tanpa minyak hingga kepirangan dan terbit aroma wangi. Inilah refleksi anugerah yang dijanjikan Allah kepada sesiapa yang jatuh cinta kepada solat duha. Bau yang wangi itu umpama pelengkap rasa yang berupa anugerah pertama, iaitu jaminan dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud yang meriwayatkan Nuaim bin Hammar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu berasa lemah untuk beribadat kepadaku dengan cara mengerjakan solat 4 rakaat pada waktu siangmu. Nescaya akan aku cukupkan untukmu pada akhir harimu. Tibalah masa untuk menikmati sajian tradisional ini dengan memotong dadu poli ubi kayu kuning di dalam daun pisang dan digaul dengan kelapa parut. Lalu ditaburkan pula dengan beras pulut goreng ke atasnya. Kemudian dicurahkan pula manisan cair mengikut selera. Siaplah juadah warisan untuk dinikmati bersama keluarga dan sanak saudara serta handai taulan. Sepinggan juadah poli ubi kayu kuning yang berseri-seri bak ketulan emas melambangkan cahaya dan keberkatan sehingga dijanjikan istana emas di dalam syurga sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang solat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membina baginya sebuah istana daripada emas di syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sementara warna putih kelapa parut yang lemak manis itu bagaikan nilai ketulusan sedekah, kerana sesungguhnya di dalam badan kita ini terdapat 360 sendi pinjaman Allah. Sendi inilah yang membolehkan kita bekerja dan menjalani kehidupan. Maka sendi-sendi ini ada hak-haknya yang perlu kita langsaikan. 2 rakaat solat duha menyamai kita telah melaksanakan sedekah terhadap 360 sendi di dalam badan kita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah bersabda, pada pagi hari setiap sendi salah seorang daripada kamu memerlukan kepada sedekah, maka setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, dan setiap takbir itu adalah sedekah. Menyuruh berbuat perkara yang baik adalah sedekah, melarang daripada perkara yang mungkar adalah sedekah, dan semua itu cukup dengan 2 rakaat yang telah didirikan oleh seseorang itu daripada solat duha. Rasa lemak, manis dan masin yang enak terbit daripada kunyahan poli ubi kayu yang bercampur kelapa parut, beras pulut goreng dan air manisan adalah simbolik kenikmatan rasa keheningan waktu duha yang dirasai pengamalnya, ibarat kebahagiaan mukmin yang beroleh pahala mengerjakan umrah. Ini dijelaskan melalui hadis daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan solat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan solat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah. Demikianlah kisah poli ubi kayu kuning, juadah pusaka yang berpengaruh besar terhadap tingkah laku kita sekiranya pandai memanfaatkan waktu hening. Semoga falsafah makanan warisan yang menuntut kita menghargai keheningan duha dapat diisi dengan solat sunat sebagai lambang kesyukuran hamba terhadap pencipta. Kaya sungai